Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位主所爱弟兄姐妹， dalam ibadah kedua ini akan ada peneguhan majelis baru di 20 GKY. 在今天第二堂崇拜会当中，我们将要有那个执事的就职礼，就是有24个堂会的执事。 Tetapi sekalipun acara khusus, tetap ini adalah kebaktian umum di GKY Mangga Besar. 那么即使今天是一个特别的主日崇拜，但是还是我们孟加布萨的崇拜会。 Dan seri khotbah di GKY Mangga Besar saat ini adalah seri khotbah dari kitab 2 Korintus. 而且我们教会的那个崇拜会主题是取自哥林多后书。 Dan hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat. 那么今天我们一起来看哥林多后书第4章。 Pasal yang keempat kita akan membaca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. 我们一起看哥林多后书第4章第7节到12节。 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. 哥林多后书4章7到12节。 Di dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. 哥林多后书第4章第7到12节，我们有这宝贝在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却是在你们身上发动。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Tuhan, berbicaralah kepada kami, 主啊，求你对我们说话， ajarilah kami, 教导我们， tuntunlah kami, 你牵引我们， supaya kami selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. 好让我们过着合乎你心意的生活。 Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya 我们 Tuhan. 把这段讲道的时间完全交在大人手中， Berkati kedua hamba-Mu, berkati setiap kami. 赐福你两位仆人，赐福每一位会众。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, salah satu perkataan penting yang pernah dikatakan oleh Yesus adalah ketika dia berkata begini, jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 主耶稣曾经说过一句很重要的话语，他说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；但是若是死了，就结出许多子粒来。” Saudara, kita tahu bahwa biji gandum itu tidak akan efektif dan berbuah selama disimpan saja. 我们知道，如果一粒麦子收起来，是不会发出任何的果效的。 Tapi biji gandum itu akan berlipat ganda, saudara, kalau ia terlebih dahulu ditanam ke tanah dan mati. 但是如果它是先是埋在地里死了，那么就能够发挥很大的果效， Saudara, 结出果子。 tentu pengertian mati di sini bukan betul-betul mati. 这里所谓的死，并不是真正的死。 Tetapi ketika ditanam di tanah itu sepertinya memang seperti mati. 如果埋在土里，就好像是已经死了。 Saudara, biji gandum itu pada dirinya sendiri itu lemah dan tidak berguna. 那么麦子自己本身是没有任何的用处的。 Tetapi ketika ditanam, maka biji gandum itu seperti mati dan kemudian bisa menjadi berbuah. 但是麦子如果埋在地里的话呢，它仿佛是死了，却能够结出许多子粒来。 Dan ketika Yesus mengatakan kalimat ini, jelas sekali Yesus itu sedang membicarakan kematiannya. 当然，主耶稣讲这句话的时候，他是在描绘他的死， Karena dia menganalogikan kematiannya itu seperti biji gandum yang jatuh ke tanah, ditanam dan mati. 因为他自己将自己比喻成一个麦子，他跌在地里已经死了。 Yesus harus mati supaya bisa memberikan kehidupan kepada dunia ini.
那么耶稣必须要死，好让他能够把生命赐给世上的人。 Kalau Yesus tidak mati, maka tidak akan ada buah, yaitu orang-orang yang diselamatkan. 如果耶稣不死的话呢，就没有结出果子，就是没有得救的人。 Jadi kalau dia mati, maka banyak orang diselamatkan, banyak orang mendapat hidup kekal. 但是如果他死了，每个人都能够获得永恒的生命。 Saudara, kebenaran yang Yesus mau sampaikan jelas sekali. 那么主耶稣所要传达的真理非常的清楚。 Jalan untuk berbuah adalah melalui kematian. 那么一个结果子的路途，就是要结过死。 Tidak ada kehidupan yang berbuah tanpa kematian. 没有死就没有生命。 Saudara, kalau biji gandum itu bisa bicara ketika ditanam di tanah dan sepertinya mati, saudara tentu bisa protes karena ini tempat yang gelap, tempat yang dingin, tempat yang tidak enak. 那个麦子呢，如果它埋在地里，肯定它会发出抗议，因为那地里是一个黑暗的地方，一个不舒服的地方。 Tetapi tujuan dari biji gandum itu memang untuk ditanam dan mati dan supaya berbuah. 但是麦子的功效就是它要埋在地里，然后才能结出果子。 Sebenarnya menariknya setelah mengatakan kalimat itu, Yesus melanjutkan dengan kalimat ini. 那么很有趣的，当主耶稣讲这句话的时候，他接下来就说这样的一句话： Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 他说：“爱惜生命的就世上生命；但在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永远。” Apa hubungan antara ayat 24 tadi dengan ayat ini? 那么跟刚才的24节跟这25节有什么关系呢？ Saudara, tampaknya Yesus itu tidak hanya mengaplikasikan kebenaran tentang biji gandum yang mati itu untuk dirinya sendiri. 原来主耶稣并不是那个隐喻这个麦子跟他生命有什么关系， Tetapi dia mengajarkan kebenaran ini kepada para pengikutnya untuk juga diaplikasikan dalam hidup mereka. 但是他用这个例子来教导他的跟随者，好让他们能够把这个真理运行在他们的生命当中。 Saudara, dengan kata lain, Yesus itu mengajarkan satu kebenaran penting untuk para pengikutnya. 原来呢，主耶稣是教导一个很重要的真理，为他的那个跟随者。 Kematian itu memang sarana untuk bisa berbuah. 那么死就是要结果子的一个媒介。 Saudara, pengikut Kristus harusnya kan memang kita ini mempolakan hidup kita sesuai dengan pola Yesus itu. 所以我们过着那个这生活的方式呢，就要跟随着主耶稣的方式。 Kita minta Tuhan membentuk hidup kita untuk semakin serupa Kristus. 我们要求主塑造我们，好让我们越来越像耶稣。 Maka kalau kita ingin untuk hidup kita berbuah, saudara, mesti mati terlebih dahulu. 因此呢，如果我们要接触结果子的生命，我们必须要先死。 Tetapi mati yang bagaimana yang dimaksud? 但是所谓的死是怎么样的死呢？ Saudara perhatikan, Yesus berkata, siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. 你要注意，主耶稣说：“凡爱惜生命的，就世上生命。” Saudara, nyawa itu bisa diterjemahkan jiwa, bisa diterjemahkan diri, bisa diterjemahkan hidup. 那么生命呢，可以翻译成是一个灵魂，或是本身，或者是生命。 Saudara, orang yang mencintai nyawanya adalah orang yang mencintai dirinya, orang yang mencintai hidupnya. 那么一个爱惜生命的人，就是爱自己的生活，爱自己的日子。 Dan ungkapan ini secara khusus, saudara, adalah menunjuk pada orang-orang yang betul-betul menyayangi, mencintai hidupnya, dirinya sedemikian rupa, sehingga seolah-olah itu satu-satunya yang penting dalam hidup ini. 那么这样的一个人，爱惜生命的人，就仿佛是一个他是在世上爱自己，也爱自己的生命，超乎一切在世上的一切。 Mencintai diri, mencintai hidup, mencintai nyawa menggambarkan orang yang cuma fokus atau concern utama dan satu-satunya dalam hidupnya adalah itu nih, supaya hidupku ini tetap baik. 那么一个爱惜他的自己的生命、爱自己的生活、爱自己的人，就好像他是成为他生命中的主要的关注点，好让他能够在生命中就是这一些最重要的。 Maka saking cintanya, saking sayangnya pada dirinya, hidupnya, maka orang-orang seperti ini akan berusaha untuk apa? Untuk mengamankan, untuk melindungi, untuk menjaga hidupnya sedemikian rupa. 这样一个爱护自己生活生命的人，就仿佛呢，他就要让他的这个生命，好让那自己能够安全，没有任何的其他的因素。 Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus saya percaya sangat real sekali dalam kehidupan kita sekarang ini. 那么我相信主耶稣所说的话，对我们的生命的是非常的真实的。 Ada orang-orang yang begitu mencintai nyawanya, dirinya, hidupnya sedemikian rupa sehingga sampai-sampai rela berbuat apa saja, rela untuk mengorbankan apa saja, rela untuk melacurkan apa saja. Yang penting hidupku baik, aman, nyaman, bahagia. 那么一
个人呢愿意为了自己的生命，为了自己的灵魂，为了日子所生活呢，他愿意牺牲任何的一切，可能牺牲他的一切的他的家庭或者是生活，只要他过着安稳的生活，还有幸福的生活。 Maka bagi orang-orang seperti ini, saudara, moralitas nggak lagi penting. 然后，所以这样的人呢，我们大家都有同感。 Prinsip rohani nggak penting. 他们的那个属灵的那个因素不重要， Firman Tuhan nggak penting. 上帝的话也不重要， Agama nggak penting. 宗教也不重要， Suara hati nggak lagi 心声 dipedulikan. 也不需要去管它。 Yang penting pokoknya fokus pada diriku, hidupku, aman, nyaman, damai, bahagia. 最重要就是我的过着生活就能够平稳、能够安宁和能够幸福。 Saudara, kita menemukan ada orang yang rela untuk pindah agama dari orang percaya, orang Kristen jadi menganut agama lain hanya demi untuk supaya bisa nikah atau supaya mungkin bisnisnya bisa berjalan dengan baik. 所以一些人呢，他们愿意牺牲他自己原本的宗教，就是基督教信仰，去信其他的信仰，就为了可能他要能够重婚，或者是能够取的其他一些途径。 Iman nggak lagi penting bagi orang seperti ini. 那么这样的人信心不重要， Tidak boleh ada yang mengganggu kesenangannya. 没有任何人能够影响他的快乐， Tidak boleh ada yang mengganggu kenyamanan hidupku. 他也征求着为了他自己舒服的生活， Gereja tidak boleh ganggu. 教会也不能够打扰， Tuhan pun tidak boleh ganggu. 上帝也不能够打扰他的生活。 Jadi saudara, ini orang yang begitu mencintai nyawanya, dirinya, begitu rupa fokusnya ke sana. 所以这样的人如何的爱他自己的生命，他的专注点都是在这一点。 Dan Yesus katakan orang yang seperti ini justru kehilangan nyawanya. 当时主耶稣说，这样一个爱惜生命的，将世上生命， Justru dia kehilangan makna hidup yang sesungguhnya, berkat hidup yang sesungguhnya. 因为他已经失去了真正的福分。 Bahkan kata kehilangan itu sudah bisa diterjemahkan menghancurkan. 所以所谓的世上也可以说是毁坏。 Sepertinya justru Yesus mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang sesungguhnya sedang menghancurkan hidupnya sendiri. 所以这样的一个人呢，仿佛是在破坏了或者毁坏了他自己的生命。 Orang yang sedang berada dalam proses menghancurkan hidupnya sendiri. 所以这样的人是在过着一个毁坏自己的过程。 Maka Yesus berkata, tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 所以主耶稣说，在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。 Artinya Yesus tidak ingin kita menjadi orang yang begitu mencintai diri kita, hidup kita, nyawa kita begitu rupa seolah-olah ini satu-satu yang penting dan utama. 所以主要是不要我们爱自己的生命超乎一切，好像这是你应该过着。 Jangan sampai saudara sebagai pengikut Kristus kita tidak mengutamakan dia, tapi mengutamakan diri. 所以我们作为基督徒，作为基督跟随者，我们千万不要只是注重自己，而是要注重主耶稣 Saudara, 基督 ketika。saya merenungkan dua ayat ini, 当我思想这两节经文的时候， saya bertanya untuk diri saya sendiri. 我自己问自己： Saudara, kita tahu apa yang menghalangi kita untuk kemudian hidup kita ini tidak berbuah. 我们知道什么东西是拦阻了我们，好让我们过着不能够结果子的生命。 Baik kita sebagai rohaniwan, sebagai majelis, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai bisnismen dan sebagainya. 无论我们是作为主妇，或者是作为家庭主妇，或是家庭的成员，或者是一个企业家， Mari kita bertanya dengan jujur nih. 让我们诚实的问自己： Apa yang harus mati dalam diriku supaya hidupku berbuah? 我要怎么样的致死自己，好让我的生命能够结果子？ Yesus tidak minta kita mati secara fisik. 主耶稣并有要求我们在肉体上的就真正的死， Tapi Yesus meminta kita menyangkal diri, menganggap diri seolah-olah tidak ada mati terhadap diri kita. 但是主耶稣要我们舍己，要致死自己。 Saudara, hanya ketika kita bisa berkata tidak pada diri kita, maka kita bisa berkata ya kepada Tuhan. 我们要对自己说不，好让我们能够对上帝说是。 Saudara, bayangkan kalau seorang suami dan seorang istri dalam rumah tangga, dalam keluarga, masing-masing mementingkan egonya, tidak mau mati terhadap egonya. Saudara, bagaimana bisa keluarganya bisa menjadi keluarga yang fruitful? 所以你要想象，在一个家庭当中，如果做丈夫的、做妻子的都不能够制止自己，或者是不能够为对方着想，这样的一个生命或这样一个家庭，怎么能够结果子呢？ Mari kita juga tanyakan untuk diri kita sebagai anggota gereja, sebagai aktivis, bahkan hari ini rekan-rekan ini diteguhkan sebagai majelis. 那我们将自己在教会里当成是教会的一部分，特别是今天将要接受就职礼的每一位执事们。 Apa yang ada dalam diriku yang harus mati supaya gereja Tuhan bisa fruitful? 在
的生命当中，我要怎么样的致死自己，好让我的教会能够成为结果子教会？ Apakah kita bersedia menyangkal diri? 我们是否愿意舍己？ Bersedia untuk mati sepertinya dalam diri kita sendiri. 是否愿意致死自己？ Mati dalam ego kita nih. 致死自己的那个自私？ Sudah di 2 Korintus pasal 4 yang tadi kita baca, Paulus juga bicara tentang kematian. 那么刚才我们读的哥林多后书第4章，使徒保罗也讲关于死的问题。 Paulus berkata begini di ayat yang ke-10. 保罗这样子说，在第10节， Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 使徒保罗说，身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。 Saya lebih senang terjemahan yang lebih tepat adalah seperti ini, saudara. 我比较喜欢这样的一个翻译，我觉得比较贴 Salah 切 satu。terjemahan bahasa Inggris bukan terjemahkan kematian dalam arti death, tetapi dying of Jesus. 那么在英文的翻译里面，不是讲说耶稣的死，而是耶稣死的那个过程。 Karena memang bukan bicara kematian di satu titik ketika Yesus di kayu salib, tetapi bicara perjalanan penderitaan Yesus sampai puncaknya di kayu salib. 而是讲说主耶稣的生命的旅程，从他的那个生命，然后走向十字架的过程。 Paulus memakai gambaran, aku ini membawa nih proses kematian seperti ini di dalam tubuhku. 而使徒保罗说：“我将这样一个死的过程带在我的身上。” Ketika orang melihat hidup Paulus, orang akan melihat proses kematian penderitaan yang serupa dengan proses yang dialami oleh Yesus. 那么，当人家看到使徒保罗的时候，他是看到使徒保罗在走向死的过程当中，就仿佛好像主耶稣的走向死的过程。 Paulus pasti tahu apa yang dialami oleh Yesus dalam hidupnya. 使徒保罗肯定知道他在生命当中所要经历的一切。 Jadi Yesus bukan hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan kan. 那么主耶稣也没有经历一些欢喜的事情， Dia mengalami pergumulan, kesukaran, kefrustrasian juga. 他也经历了一些的困难、一些的沮丧、一些的问题， Dia mengalami kelelahan, 他也经历了一些疲惫， mengalami kekecewaan dengan murid-muridnya, 也对他的门徒们失望， mengalami kritikan, tuduhan dari orang-orang yang tidak suka dengan dia, 也遭受那些不喜欢他人的批评和指控， mengalami ketidakpercayaan dari anggota keluarganya sendiri, 而且对他的家庭成员也对一些不谅解， mengalami tuntutan dari orang banyak. 而且很多人的要求。 Ketika dia sedang menderita, para muridnya lari. 当他受苦的时候，他的门徒却逃跑。 Berjam-jam saudara dia tergantung di kayu salib dan puncaknya adalah dia mati. 他挂在十字架上几个小时，到最后死了。 Saudara, inilah proses the dying of Jesus nih. 这就是耶稣死的过程。 Dan sekarang Paulus katakan di dalam tubuhku aku membawa ini. 而使徒保罗说，在我的生命当中，我带着这个过程。 Sepertinya Paulus memperagakan kembali saudara penderitaan Yesus ini karena dia betul-betul merasakan kematian itu. 使徒保罗反复在示范主耶稣死的过程，因为他觉得他把这样的过程带在他的身上。 Maka Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan seperti itu. Selalu kami itu merasakan kematian Yesus dalam tubuh kami. 所以呢，圣经说，我们将耶稣的死带在我们的生命上。 Artinya saudara Paulus jelas sekali. Di sini dia bicara tentang physical dan emotional pain and suffering yang dia alami ketika dia menjalankan pelayanan yang Tuhan tetapkan untuk dia. 所以使徒保罗讲是说，他在运行或在遵行主耶稣为他所定的一些的服事的时候，他经历了一些的肉体上或者情绪上的一些的痛苦。 Bahkan di ayat yang ke-11 dia mengatakan begini. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian, pada maut karena Yesus. 所以在11节他这样子说，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地。 Tetapi saudara, di dalam keadaan yang seperti itu kita melihat bagaimana Paulus itu kemudian bisa berkata kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 所以我们看到使徒保罗在他的话当中，在这样不容易的过程当中，他能够说主耶稣的生也曾在显明在我的身体里面。 Yesus mati, dia bangkit. 主耶稣死，他复活。 Paulus membawa kematian itu, Paulus juga mengalami kebangkitan itu. 那么使徒保罗也经历这样的死，他也经历了这样的复活。 Dengan kata lain, saudara, kita bisa berkata bahwa Paulus itu mengalami manifestasi resurrection life and power of Jesus. 所以我们可以讲说，使徒保罗经历了主耶稣复活所显现的大能和生命。 Betul.
Dalam perjalanannya dia keliling untuk memberitakan Injil, dia bawa barang. Saya percaya dia juga pasti membawa beban mental dan luka emosional ataupun luka fisikal di dalam pelayanannya. 所以我们相信呢，主耶稣那个使徒保罗去服侍的时候，他也带着很多的那个包袱，很多的重担，可能也带着他生理的一切的疲惫和生理一切的创伤。 Tetapi dia juga membawa kehadiran dan kuasa Yesus yang bangkit itu. 但是呢，同时他也带着复活主耶稣的那个大能和生命。 Dan luar biasanya justru hidup Yesus kelihatan nyata pada waktu Paulus melewati kematian atau penderitaan itu. 所以，当使徒保罗经历一些的痛苦、一些的死亡和复活的时候，他也经历了主耶稣的生命。 Dan Paulus mengatakan di ayat yang ke-7 tadi, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 那就好像他在第7节所说的：“我们有这宝贝在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。” Paulus dipercayakan harta itu Injil, kuasa Injil, berita Injil ini. 那么使徒保罗，上帝赐予他这样的一个包袱，就是将那个福音的大能赐给他。 Tapi dia sebut dirinya bejana tanah liat. 但是呢，他就好像一个瓦器一样。 Sudah metafor yang dipakai untuk menggambarkan kekurangan, kelemahan, kerapuan dirinya. 这个是一个隐喻，要描绘他的脆弱、他的软弱、他的不足。 Karena bejana tanah liat itu bukan hanya umum dipakai, tetapi punya satu ciri khas yang sangat kelihatan jelas sekali, yaitu gampang retak, mudah pecah. 而且瓦器呢是一个很普遍的一个器皿，是很容易的破碎、很容易的破裂的。 Artinya Paulus realistis sekali. Kalau cuma aku dan kekuatanku, nggak mungkin. Pasti hancur, pasti retak, dan pasti nggak ada apa-apa. 所以使徒保罗是非常现实的。他说，如果像瓦器一样，是一个很容易破裂、容易破坏或是破碎的一些东西。 Tapi justru dalam kerapuan kelemahan itu dia mengalami kekuatan Allah yang melimpah-limpah ini. 但是在他的软弱当中，他的脆弱当中，他经历了上帝丰富的大能。 Saudara, ini ayat 10这是第10节 dan ayat 11. 和11节。 Aku membawa kematian Yesus dalam diriku. 我将主耶稣的死带在我身上， Aku terus-menerus diserahkan kepada kematian. 而且一直的交于死地。 Tapi yang saya ingin saudara perhatikan ayat 12. 但是我要大家注意第12节。 Dia berkata begini, dengan demikian maut atau kematian itu kiat di dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kamu. 然后说这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。 Saudara, logikanya harusnya begini kan, ayat 10, ayat 11. Kematian giat bekerja dalam diriku dan hidup juga giat bekerja dalam diriku. 那么应该呢，在11节讲说，死在我的那个身上发动，生也在我的身上发动， Harusnya begitu kan. 应该是这样。 Tapi di ayat 17, di ayat 12 ini Paulus tidak berkata seperti itu. 但是第10节他并不是这样子说， Kematian ini masih terus bekerja dalam dirinya. 那这样的死一直在他的心中运行。 Dia masih menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan dengan mengalami berbagai kesulitan, tantangan, penderitaan ini. 他还是过着一个仆人的生活，面对了种种的挑战和负担和那个挣扎。 Tapi kemudian dia bisa berkata, hidup untuk engkau, untuk kalian, untuk kamu nih. 但是他却能够说：“我是为你们而活。” Jadi saudara, kematian ini bicara memang penderitaan Paulus, tetapi hidup di sini bicara anugerah, berkat rohani dari Allah yang diberikan atau disalurkan dari orang lain 那么 melalui Paulus. 在这届经文里面所说的死呢，是讲关于使徒保罗的受苦；但是在这里所说的生呢，是关于上帝所赐给他的恩典和属灵的福分。 Atau dengan kata lain kita bisa berkata begini, saudara, tanpa kematian Paulus, maka tidak akan ada kehidupan bagi orang-orang Korintus. 那换句话说，如果没有使徒保罗的死，就没有那些哥林多人的生。 Saudara, kita melihat dengan jelas sekali, bukankah prinsip ini ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? 我们看了这个原则，不就是主耶稣所显给我们的吗？ This is the great principle of the cross. 这是十字架的伟大原则。 Kematian Yesus secara harafiah memberikan kehidupan bagi manusia. 那么主耶稣身体上的字面上的死呢，就赐给每一个人永恒的生命。 Tetapi kematian orang-orang yang melayani secara metaforis adalah sarana kehidupan bagi orang lain.
但是呢，那些服侍上帝，在我们要服侍上帝人的死呢，就是对其他人生的一个媒介或是途径。 Saudara, bukankah harus jadi prinsip pelayanan kita? 这就是我们服侍的原则。 Dalam sejarah gereja ada satu tokoh yang bernama George Muller. 那么在教会的里面有一个人物叫做 Josh Muller， Dia mendirikan rumah yatim piatu yang pada waktu dia hidup mengelola itu ada 10.000 anak yang pernah diasuh dalam rumah panti asuhan itu. 那么在他生的时候呢，他就在一个孤儿院里面抚养了1万个小孩子。 Dia terkenal dengan doanya. 他是在祷告中他是很出名 Dia 的。 tidak pernah buka mulut minta orang memberikan sumbangan, tetapi Tuhan bagaimana mencukupkan rumah yatim piatu itu selama bertahun-tahun. 他们从来没有开口要求别人要奉献，而是他只向上帝祷告，祈求上帝保守他。 Satu waktu ada satu orang bertanya pada George Muller ini, 那么曾经有一个人这样子问 Josh Muller， apa sih rahasia hidupmu sehingga engkau bisa fruitful, jadi berkat bagi paling tidak sekitar 10.000 anak nih? 他说：“你生命的那个秘诀是什么？以致你能够过着借果子的生活，能够养育这个1万个小孩子？” Jawabannya adalah sederhana. 他的回答很简单， Dia mengatakan ada satu waktu saya mati. 他说：“当有一天我死了， Mati terhadap diri saya sendiri. 是致死我自己， Mati terhadap George Muller. 就是致死 Josh Muller。” Saudara, saya sering mengatakan kalimat ini yang sering saya kutip di dalam khotbah saya. Saya mengatakan bahwa pelayanan tanpa bayar harga sama sekali tidak mengenapkan apa-apa. Kalau ingin ada berkat, harus ada bleeding, pendarahan. 所以我也非常喜欢这句话呢，也应用在我的服事当中。说我们的服事如果没有就不能够有任何的那个意思。如果我们不能够付出代价，一定要付出代价。如果我们要有祝福，我们就应该更付出更大的代价。 Secara khusus saya ingin berkata kepada para majelis yang hari ini diteguhkan. 那么今天就要防护对每一个知识们说的话。 Saya percaya semua saudara di sini ingin gereja kita tuh fruitful, bertumbuh, berbuah. Jadi berkat. 我相信在我们当中的知识们都要他们各自的教会能够结果子，能够成为祝福。 Mari mulai dari diri kita yang rela mati, tanda kutip. 那我们先从自己开始，我们愿意致死自己， Rela menyangkal diri. 愿意舍己， Rela bayar harga, rela untuk menderita. 那我愿意付上代价，愿意受苦。 Tanpa itu jangan bicara fruitfulness. 如果你没有这一些，你不要讲关于结果子的生命。 Mari kita dengan hati yang lembut minta Tuhan, jadikan aku seperti bejana tanah liat, tetapi yang juga membawa kematian Yesus ini terus menerus diserahkan dalam kematian ini, supaya hidup rohani, berkat rohani, anugerah Tuhan bisa disalurkan pada orang lain. 让我们柔声的向上帝祈求，但愿我们也在复活当中，在生命当中，在侍奉当中也带着这样的原则，好让我们能够致死自己，好让我们能够将上帝的祝福、上帝的福分带给更多的人。 Terkadang Allah mengizinkan bejana kita digoncang atau bahkan mungkin dibuat retak atau pecah agar sebagian hartanya tertumpah memperkaya yang lain, membawa berkat rohani bagi hidup orang lain. 很多时候呢，上帝允许我们的瓦器呢被动摇，或者以致被那个碎裂，以致我们当中其一部分的宝贝呢能够溢出来，能够成为别人属灵上的祝福。 Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah, ditanam dan mati, tidak akan berbuah. 所以他讲说，一粒麦子如果不跌在地里死了，就不能结出果子。 Dan Yesus mengajarkan pada para pengikutnya, jangan menjadi orang yang hanya mencintai nyawa diri hidup. 所以主耶稣要教导跟随他的人，不要只爱自己的生命， Tapi mari menjadi orang yang berani untuk mati terhadap diri, mati terhadap sifat buruk kita, mati terhadap keegoisan kita, mati terhadap hal-hal yang kita tahu menghalangi hidup kita untuk bisa fruitful. 而是愿意致死自己，致死自己的自私，致死自己一些不足的地方。 Sebagai penutup, kalau tadi pembukaan saya mengutip perkataan Yesus, sebagai penutup saya juga ingin mengutip satu perkataan Yesus lagi. 那么作为结束，我也要引用主耶稣所说的一句话。 Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya.
他说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必是上吊生命；因为我上吊生命的，必得着生命。” Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati renungan firman-Mu hari ini Tuhan. 主啊，求你赐福今天的讲道， Bahwa kami untuk memahami kebenaran yang Yesus ajarkan, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, maka tidak akan berbuah. 这带领我们能够过着今天所讲的真理。如果一粒麦子不落在地里死了，就不能结出果子来。 Tuhan Yesus, Engkau sudah mati untuk kami. 主啊，你已经为我们而死， Dan kami adalah buah-buah dari hasil kematian-Mu. 而且我们是你死所结出的果子。 Dan Kau ingin prinsip seperti biji gandum yang mati dan berbuah itu terwujud juga dalam hidup kami sebagai pengikut-Mu. 但愿这个结果子麦粒结果子的那个原则，能够成为我们生命中的指标。 Apalagi untuk kami orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani. 更何况是我们这些上帝信托来服侍主的人。 Biar kami belajar seperti Paulus. 但愿我们能够学习保罗， Bagaimana dia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. 他如何的将耶稣的死带在他的身上， Dia rela untuk terus-menerus diserahkan pada kematian. 他愿意把自己交在死地， Agar hidup Yesus nyata di dalam dirinya. 好让耶稣的生在他生命中显明。 Dia menyadari kematian itu giat bekerja di dalam dirinya, tetapi itu sarana yang Tuhan pakai untuk mendatangkan, menghadirkan hidup bagi orang lain. 当然，耶稣能够祝福保罗的生命，好让他的服侍能够成为众人的祝福。 Ajari kami Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. 帮助我们能够向你的话语学习。 Dengar doa kami ya Tuhan. 求你垂听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。